selamat pagi, salam sejahtera, salam perpaduan, salam kasih sayang UMNO untuk semua. Jadi syukur Alhamdulillah pada hari ini sekali lagi kita bersama-sama di dalam segmen Sembang Kopi O yang dibawakan khusus oleh Biro Penerangan UMNO Negeri Kedah dan juga diketuai oleh Yang Berhormat Datuk Hajah Suraya binti Yaakob dan juga disokong serta dinaungi oleh Yang Bahagia Datuk Seri Jamil bin Haji Baharudin. Jadi syukur Alhamdulillah seperti mana ketetapan biasa pada hari ini 3 hari bulan Januari 2020 kita bersiaran di studio tingkat 7 dan mungkin tidak terlewat untuk saya ucapkan kepada semua penonton sekalian untuk selamat tahun baru dan juga moga-mogalah dengan pembukaan tahun baru ini dapat kita menyusun atur kembali kehidupan seharian kita dan juga sama-sama membantu bagi kita menyahkan pandemik COVID-19 di bumi bertuah Malaysia ini. Sebab apa? Kalau kita lihat daripada segi penutup tahun, kes yang meningkat agak mendadak. Jadi mungkinlah dengan semangat dan azam baru kita pakat-pakat patuhi SOP yang telah pun ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi maklum makna sekalian, seperti mana biasa saya menyerulah kepada semua supaya dapat menyebarluaskan rangkaian perbicaraan kita pada hari ini. Pakat-pakat share lah di mana-mana grup, di mana-mana grup-grup WhatsApp lah. Sama ada grup WhatsApp masak ke, nak cerita bab sembang padi ke, bab baja ke, ataupun grup-grup pemandu teksi dan sebagainya. Supaya apa? Supaya perbicaraan kita hari ini boleh dilihat dan juga diamati oleh semua segenap masyarakat ataupun segmen. Jadi kita berasa gembira dan juga bersyukur pada hari ini di studio bersama-sama dengan saya adalah dua orang ahli panel lah. Kalau nak dikelaskan panel dengan tokoh pun dua-dua orang ni begitu layak lah untuk bersama-sama dengan kita. Dan terima kasih kepada kedua-dua panel kerana sudi menerima jemputan daripada Biro Penerangan UMNO Negeri Kedah ini. Dan di sebelah kanan saya adalah Yang Bahagia Datuk Omar Yusof bin Ismail, Ketua UMNO Bahagian Alor Setar. Selamat datang Datuk ke studio. Dan terima kasihlah pasal sudi menerima pelawaan dan juga peminangan daripada segmen Sembang Kopi O pada hari ini. Dan di sebelah kiri saya, kalau tengok ni mungkin ramai orang kenal lah. Tapi tak boleh juga kalau kita tak kenal. Kena. Beliau yang saya maksudkan adalah yang berusaha saudara Noran Zamini Jamaluddin, Naib Ketua UMNO Bahagian Kuala Senar dan juga sekarang menjawat jawatan sebagai Setiausaha Akhbar kepada Menteri Tenaga dan Sumber Asli Datuk Dr. Samsul Nasrallah. Dan selamat datang kepada saudara Noran daripada jauh bersama-sama dengan kita sebab saya bawa berulang alik daripada kampung halaman dan juga Kuala Lumpur dan juga mengikuti segala perkembangan dan juga perjalanan Yang Berhormat Menteri sendiri. Dan terima kasih kerana sekali lagi bersama-sama dengan kita di studio ni. Dan hari ini tuan-tuan dan puan-puan, yang ibu-ibu, ayah-ayah sekalian yang sedang menyaksikan kita akan berbicara berkaitan dengan masih relevankah kerusi tradisi sesuatu parti dikekalkan pada PRU15. Jadi kita akan berbincang, kita akan kupas dan insya-Allah kita akan berbicara, mungkin tidak akan mengguris hati dan perasaan mana-mana pihak, tetapi ini merupakan gelanggang terbuka untuk kita lontarkan pandangan bagi penyatuan dan juga perpaduan semua untuk kita terus memartabatkan agama, bangsa dan juga negara kita. Jadi saya nak mula belah mana dulu ni? Sama ada Noran dulu. Mungkinlah Yang Bahagia Datuk bagi laluan lah kepada Setiausaha Akhbar kita ni. Pasal dia pun pangkat tinggi. Mai daripada Putrajaya sana ni. Putrajaya. Untuk bersama-sama dengan kita di studio ni. Jadi saya pun nak tanya bila kita nak mula dengan gear satu ni, nak tanya hak mudah lah dulu. Apa pandangan panel tentang situasi politik sekarang ni? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Hayazi selaku moderator, yang saya hormati Yang Bahagia Datuk Yusof, Ketua UMNO Bahagian Alor Setar. Sebut Datuk Yusof Ismail mungkin ada juga yang tak perasan. Tapi kalau di Kedah ni, bukan di Kedah lah, kalau di Malaysia sebut Tun Usima. Dia dah orangnya. Dan saya berbangga lah hari ini kerana Datuk Yusof bukan senang nak menerima pelawaan orang. Tapi hari ini bersama dengan kita, Alhamdulillah. Baik, soalan Hayazi ni tentang politik hari ini, politik terkini. Saya Alhamdulillah, saya berkesempatan untuk bersama dengan orang-orang politik lah. Apabila saya dijemput oleh Datuk Syamsul untuk bersama beliau sebagai Setiausaha Akhbar,
Jadi masa bersama dengan pimpinan-pimpinan politik negara itu agak lebih sikit lah, sama ada di parlimen atau di mana-mana program-program politik sekarang. Jadi daripada situ saya serba sikit saya melihat dengan dekat perkembangan politik tanah air yang saya kira semakin menarik, semakin rancak, apalagi kita sekarang ini berada dalam gear, kalau orang putih dia kata around the corner, at any time pilihan raya umum akan berlaku. Saya kira dah dekat sangat dah lah, daripada cakap-cakap pimpinan politik sendiri, sama ada daripada parti UMNO, parti PAS, parti PPBM dan juga parti PH, rakan-rakan parti. Jadi dan paling menariknya ialah kalau kita tengok terkini, kalau kita bertanya kepada mana-mana pemerhati politik sekalipun, mereka sependapat bahawa dalam menempuh PRU 15 nanti jangkaannya mungkin tidak ada satu single parti yang mampu untuk hit sampai boleh touch simple majority, apatah lagi lebih. Jadi telahan dan penganalisaan pemerhati-pemerhati politik yang berpengalaman ini, dia menjadikan landscape politik kita hari ini bertambah menarik. Sebab orang tak tahu. Jadi apabila itu berlaku pula, maka tidak dapat tidak, kebanyakan parti sudah mengintai mana rakan-rakan parti untuk mereka membuat satu gabungan bagi memastikan gabungan mereka itu, coalition mereka itu mampu memenangi pilihan raya umum ke-15 dan seterusnya membentuk menjadi kerajaan. Dan perkataan yang paling popular sehari dua ni dalam politik Malaysia ialah politik hari ini adalah politik yang dinamik. Politik yang boleh berubah dalam masa yang sangat dekat, sangat cepat. Kalau kita tengok setelah berlalunya PRU 14, daripada situlah kita melihat bahawa landscape politik negara sudah pun jauh berubah. Politik dinamik ini mula menghiasi politik tanah air. Siapa sangka Tun Mahathir boleh bergabung dengan Lim Kit Siang. Musuh politik beliau berpuluh tahun. Saya pernah bertugas membuat laporan politik di zaman Tun Mahathir. Selepas laporan politik diberikan kepada Ketua Pengarah bagi kepada Tun Mahathir. Dan kami pernah mendengar Tun menyampaikan pesanan-pesanan betapa pentingnya kita berhadapan dengan DAP, pastikan DAP tidak berkuasa, DAP bukanlah parti yang boleh dibuat kawan dan sebagainya. Tetapi dalam PRU 14, siapa sangka Tun M akan bergabung dengan DAP. Jadi politik hari ini, politik yang sudah jauh berubah, politik dinamik yang kita perlu bersedia kemungkinan sebarang perkara boleh berlaku dalam masa yang singkat. Itu mungkin mukadimah awal saya. Terima kasih. Dia bubuh, kita start gear 1 dia lejak tu dah sampai gear 4, gear 5. Tetapi tak apa, tuan-tuan yang baru menyaksikan kita, yang berbicara sebentar tadi, panel kita ni saudara Noran Zamini ni ataupun AKA ke apa agak maklum lah. Maklum boleh cerita sikit nak yang lu buat segmen kod-kod, boleh kawan-kawan kita yang di luar studio yang sedang menyaksikan kita ni, segmen apa yang maklum lu buat tu? Dulu saya ada satu segmen di radio. Radio tu nama segmen Sketsa Kampung Yue. Tetapi Sketsa Kampung Yue itu dia menggunakan slang-slang dalam rantau-rantau tertentu di negeri Kedah. Kawasan seperti di Baling, di Padang Terap, di Sik, di Pokok Senar. Yang slang dia tu lain sikit lah. Dia ulu sikit lah. Kalau kita kata ayak sana tak kata ayak, dia kata A. Kita kata air terjun, dia air terjun. Kalau maklum kat kapung, dia kata air terjun je. Wow. Itu. Jadi rumpun tu pula rupanya luas. Dia sampai ke Gering, ke Batu Kurau, ke Larut, masih dalam rumpun tu. Kira selatan Kedah dan juga utara Perak lah. Yang satu lagi tu, yang lah ni dok buat warung maklum. Yang tu satu lagi segmen saya di BNCOM. Di peringkat pusat saya ada satu segmen saya nama Warung Maklum. Warung Maklum ni dia agak santai tapi dia membicarakan soal politik dalam negara lah. Jadi kita pakat-pakat tengok lah. InsyaAllah. Mungkinlah dia ada masa dan ketika dia tertentu kita boleh tengok Maklum kita ni duk niaga nasi lemak sambil berbicara soal politik. Ada. Jadi kita buat kupasan mengenai tu. Baik, seperti mana yang saudara Noran nyatakan tadi berkaitan dengan politik kita ni berubah begitu pantas. Itu yang dinamakan sebagai dinamika politik baru ataupun norma baru seperti mana kehidupan kita lah ni. Jadi saya nak beralih pula lah nak tanya kepada orang lama. Jadi Datuk boleh cerita sikit sejak bila Datuk menceburi bidang politik dan perbezaan antara bidang politik dulu dengan law ni yang kita duk tengok makin hangat ni. Silakan Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih saudara Hayazi, sahabat saya saudara Noran. Encik Maklong. Dia bukan cik. So maknanya bagi saya lah suasana politik pada hari ini jauh berbeza lah. Dia satu sebabnya ialah kemudahan komunikasi lah. Kemudahan komunikasi ni kalau zaman dulu ni arus perdana sajalah yang boleh menyalurkan berita, menyampaikan maklumat kepada rakyat. Tapi hari ini semua orang boleh menyampaikan maklumat. So mana maklumat yang betul ke, maklumat yang tak betul ke. So maklumat tu disalurkanlah. Jadi maknanya perbezaan ni maknanya satu perbezaan yang besar lah. Jadi kalau siapa-siapa yang nak masuk dalam arena politik lah ni kena bersedia lah. Kena bersedia dengan semua keadaan. So kalau tak sanggup di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai lah. Buat dalam hutan. Jadi buat dalam hutan tu tak kena, tapi lah rimau pun tak apa banyak dah. Jadi bagi saya suasana politik hari ni satu benda yang perlu diberi penumpuan. So kerja buat ahli-ahli politik ni mestilah kerja-kerja yang sebenarnya. Kalau kata kita nak buat satu benda, kita buat. Kalau kita nak berjanji, mesti ditepati. Kita jangan buat seperti mana yang PH buat. Dia berjanji semua kan, tapi last kali dia tak boleh buat. Sebab tu dia bertahan selama 22 bulan je. UMNO 60 tahun. UMNO 60 tahun buat kerja daripada dulu, daripada zaman orang tua dulu, daripada zaman pakai kain plekat, daripada zaman pakai baju Melayu sampai ke zaman pakai kod ni, kita tengok dia punya perubahan daripada dulu sampai hari ni. So dia ada peningkatan daripada masyarakat yang susah zaman dulu, kerja tak ada, peluang pekerjaan tak ada, sampai ke kerja ni tak ada orang nak buat. Sampai terpaksa import berjuta-juta orang daripada Indonesia, daripada Bangladesh, daripada Myanmar untuk buat kerja. Maknanya apa yang UMNO buat dulu tu telah menunjukkan dia punya kerja buat dia ni, negara dah membangun sampai rakyat Malaysia ni tak mampu untuk melaksanakan kerja tu. Jadi perkara ni perlu dilihat, maknanya apa yang dibuat oleh UMNO dan juga apa yang dibuat oleh PH. Kita tengok bila PH ambil alih kerajaan pada tahun 2018. Kita tengok peluang pekerjaan ni semakin menurun. Semakin menurun. Anak-anak kita nak pergi kerja di kilang pun susah. Lepas itu dia mai pandemik COVID-19 ni lagi teruk lah. Bila mai PN ni kerajaan jaga COVID ke. Kerajaan jaga COVID. Jadi maknanya kerajaan yang seperti mana dikatakan oleh saudara Noran tadi. So maknanya pilihan raya ni kita nampak ni dah dekat. Dan perlu pun dibuat secara cepat. Sebab kalau tak buat pilihan raya ni, so kesan dia amat panjang. Terutamanya saya sebagai orang berniaga ni kesan pada ekonomi. Kalau kita tengok peluang pekerjaan ni kurang, contohnya macam kontraktor, saya sebagai kontraktor, projek tak ada. Bila projek tak ada, nak wujudkan satu projek tu, kerajaan perlu ambil masa paling cepat pun 1 tahun setengah ataupun 2 tahun. Baru nak boleh projek itu di award. Lepas itu nak siap projek tu mengambil masa 3 tahun. So kalau campur dua tu dah 5 tahun. Kalau katalah kerajaan yang ada hari ni dibebani nak menyelesaikan masalah COVID, lepas itu nak wujudkan pembangunan, so berapa tahun? Kalau tahun 2021 kita buat election dengan dapat mandat baru, jadi kerajaan tu maknanya kerajaan baru. Dia mesti kena kerajaan yang kukuh. Seperti saudara Noran berkata tadi, so maknanya dia tak ada parti yang akan dominan. Yang ni saya ada sedikit percanggahan dengan saudara Noran. Dia UMNO ni sebenarnya UMNO ni kuat. UMNO ni mesti kuat. Kalau kita melihat pada PRU yang ke-14, the worst scenario dalam PRU bagi UMNO, dalam keadaan yang paling teruk, UMNO difitnah, UMNO ditekan dengan pencantuman kekuatan musuh untuk menyerang pada UMNO itu diambil daripada Tun Dr. Mahathir, Lim Kit Siang, Anwar Ibrahim, giant-giant di dalam pembangkang menyerang Datuk Najib dan juga UMNO pada masa itu. Tapi UMNO masih ada 55 kerusi.
UMNO menang 55 kursi dan Barisan Nasional menang 79 kursi. Pada masa itu, masa kita keputusan PRU ke-14 keluar, UMNO ada 55 kursi, Barisan Nasional ada 79 kursi. Ya. Jadi pada masa tu mungkin UMNO ni dia terkejut sikit lah. Mungkin Perdana Menteri pada masa tu dia terkejut sikit pasal tak pernah berlaku. So kerajaan telah diambil alih oleh PH. Ya. Dan seperti mana yang saya kata tadi, PH pun tak boleh buat 22 bulan. Kena berhenti. So my PN. Dan PN pun kerajaan majoriti 3 undi. Ya. Kan? So 3 kelebihan dengan 3 majoriti ini kita tengok tidak berapa kukuh dan PRU perlu diadakan segera. Itulah untuk round yang pertama ni Saudara Hayati. Dan begitu berketepatan lah pandangan kedua-dua panel kita. Yang paling penting ada PRU ni tak boleh tunggu dah. Maklum Pak Ngoh, Pak Dok sekalian yang ada sedang menyaksikan kita ni, untuk menghadapi PRU ni kita tak boleh tunggu dan kita kena bersiap sedia lah mengadakan PRU di dalam norma baru. Mungkin kita tak boleh nak kempen macam sebelum-sebelum ni, tak boleh nak turun untuk syarah sana sini, tetapi kita pakat-pakat belajar. Sebab apa lah ni kita ada media masa yang cukup hebat dan juga mencabar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian kena mengamati lah. Dan saya juga nak mengucapkan tahniah lah kepada semua perwakilan dan juga bahagian-bahagian terutamanya di dalam Negeri Kedah yang telah pun selesai mengadakan persidangan UMNO bahagian-bahagian. Begitu juga kepada wanita dan juga sayap-sayap parti, tahniah telah pun dia selesai. Kalau negeri lain selesai pun saya ucapkan tahniah juga lah kepada semua. Dan rentetan daripada apabila selesai tu yang bahagia Datuk. Kalau kita lihat UMNO Start pun selesai dah. Selesai dah semalam mengadakan mesyuarat perwakilan bahagian dan juga sayap-sayap. Boleh Datuk ulas bagaimana semangat ahli di peringkat akar umbi law ni? Di Alustak ni dia ada sedikit semangat yang agak tinggi lah. Sebab di Alustak ni dia kerusi tradisinya di kursi parlimen ni ditandingi oleh MCA. Ya. Komponen kepada Barisan Nasional. So kita ada 3 DUN, 3 kerusi Dewan Undangan Negeri. So satu di Sukamenanti, satu di Kota Darul Aman dan satu di Alor Mengkudu. Biasanya UMNO akan bertanding di DUN Sukamenanti dan juga di DUN Alor Mengkudu. Ya. MCA bertanding di Parlimen Alustak dan juga di DUN Kota Darul Aman. Ya. Jadi kalau kita melihat kepada itu tradisi. Tapi Alustak ni 4-0 lah. Ya. PRU 14 4-0. Kalah. Kira kalah 4-0 ni kalau main bola ni kira teruk jugalah. Teruk. Kan? Teruk juga 4-0 ni. Jadi apa yang saya telah menjadi ketua bahagian pada 2018. Ya. Saya memulakan norma baru lah. Norma baru seperti mana yang disebut oleh saudara Noran tadi. Saya melihat pucuk pimpinan perlu tengok daripada zoom daripada atas. Sebab kalau kita melihat kepada polarisasi pengundi, Melayu ada 60, hampir 65% lah. Kalau saya rasa yang terbaru ni 65% Melayu. So Cina ada 20 lebih peratus dan India ada 4-5% macam tu lah dan lain-lain. Ya. So orang Melayu di Alustak ni sudah menyuarakan dan semangat yang saya kata tadi, semangat ahli-ahli pengundi-pengundi di Parlimen Alustak ni agak tinggi. Sebab bila saya menyuarakan memohon kepada pucuk pimpinan UMNO supaya kursi Alustak ini dilihat semula. Adakah kita nak meneruskan dengan tradisi ataupun kita ada pembaharuan untuk kita, sebab apa, BN mesti kena menang. Sebab saya nampak tidak ada kerajaan, bukanlah kata di Malaysia ni, saya rasa di sebahagian hampir 80% di dunia ni, kerajaan yang sebaik BN ni. BN ni kalau kita boleh tengok, satu kerajaan yang sesuai untuk semua bangsa. Sebab tu kita boleh bertahan selama 60 tahun. Sebab kerajaan ni kerajaan yang cukup sesuai.
Sebab kalau kita tengok, walaupun Melayu dominan di dalam negara, tapi orang Cina lebih kaya daripada orang Melayu. Ya. Orang India, kalau kita melihat pada tahun 50-an, tahun 60-an, tahun 70-an, mereka ni bekerja di ladang-ladang dan juga mencari buruh. Tetapi pada hari ini kita melihat orang India ramai yang menjadi profesional. Ya. Yang jadi doktor, yang jadi lawyer, yang jadi magistrate. Dan orang India juga berjaya. So maknanya kerajaan Barisan Nasional ni adalah sebuah kerajaan yang cukup fleksibel. Ya. Dan tidak ada kerajaan sebaik kerajaan Barisan Nasional. Jadi maknanya begini saudara Yazi kan, maknanya sebagai rakyat kita kena menilai apa yang ada sebelum ni. Okey, bila kerajaan Barisan Nasional kalah, apa yang kita ada? Okey, kita nak pergi ke hadapan kan. Kita kena pergi ke hadapan ni, kita kena melihat apa yang perlu kita buat. Adakah kita nak meneruskan berlaku semasa PRU ke-14? Okey, saya bersetuju dengan ramai kawan-kawan dan juga pengundi-pengundi kita lah. Sebab momokkan daripada pembangkang pada masa itu tentang salah 1MDB, salah guna kuasa daripada pemimpin-pemimpin UMNO yang tidak mampu untuk menerangkan. Sebab serangan itu terlampau berat. Serangan itu terlampau tinggi dan serangan, dia panggil kalau dalam perang ni serangan bertubi-tubi. So pilihan raya dah dekat, serangan tidak mampu untuk ditangkis. Tak apa. So maknanya Barisan Nasional dah kalah. So kita lihat selepas Barisan Nasional kalah, apa yang rakyat dapat? Adakah rakyat hidup lebih baik daripada semasa BN ataupun lebih teruk daripada semasa BN? So maknanya, saya nak balik kepada soalan saudara Hayazi tadi. Semangat pengundi-pengundi di Alostak ini, penduduk di Alostak ini, mereka mengharapkan seperti mana semalam mereka menyuarakan di dalam ahli UMNO. Ini ahli UMNO menyuarakan di dalam mesyuarat perwakilan UMNO bahagian Alostak, menyuarakan maknanya kerusi Parlimen Alostak ini dan juga kerusi DUN di Alostak ini perlu dikaji semula. Perlu dikaji semula sama ada untuk diteruskan dengan tradisi ataupun diberikan kepada UMNO. Lagi nanti kalau ada sesi saya akan bagi sikit penerangan dan analogi dia kenapa kerusi ini perlu diberikan kepada UMNO. Terima kasih. Okey, terima kasih Datuk. Berkaitan dengan kerja buat UMNO lah selama 60 tahun dan juga kini juga kita apabila tewas mungkinlah takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala kita boleh jadi sebahagian daripada kerajaan lah ni. Sebab apa kalau kita lihat mungkinlah sebelum ini 22 bulan itu masyarakat dan juga rakyat kita ni begitu merindui pentadbiran yang sebelum ini. Boleh dikatakan Malaysia ni boleh dikelaskan sebagai negara berkebajikan juga melalui gagasan dan juga dasar-dasar yang telah pun disediakan oleh UMNO sebelum ini. Dan baik saudara Noran, MKT dan juga Majlis Tertinggi BN telah membuat ketetapan dan juga terus untuk kita terus menggunakan logo BN pada PRU 15 nanti. Adakah BN ini masih relevan? Baik, berkenaan dengan BN, logo BN akan digunakan pakai. Memang Majlis Kerja Tertinggi telah membuat keputusan UMNO akan bertanding dengan menggunakan logo BN, tidak logo-logo lain. Dan soalannya adalah apakah BN ini masih relevan? Saya ingat jawapannya agak mudah lah. Sebab kalau berpandukan kepada siri-siri PRK sebelum ini, dan calon UMNO bertanding menggunakan lambang yang sama, lambang Barisan Nasional. Tak payahlah kita ambil terlalu jauh sampai ke Rantau dan Semenyih sana tu, kita ambil dua yang terkini, mungkin tiga. Contoh di Slim, Pilihan Raya Kecil Slim, kita menggunakan logo BN. Di Chini juga menggunakan logo BN. Dan BN mencatat kemenangan yang sangat-sangat tinggi dengan majoriti yang luar biasa. Ada orang kata mungkin majoriti luar biasa itu kerana muafakat nasional. Sebilangan ahli PAS dan penyokong PAS telah memberi undi menyebabkan berlaku gandaan. Tetapi kalau kita tengok di Slim misalnya,
PRU 14, pengundi PAS lebih kurang penyokong pada dapat 4,000 undi lebih kurang. Tetapi saudara Zaidi, YB Zaidi menang baru ni di Slim dengan majoriti 10,945. Banyak tu. Kalau berpandukan kepada majoriti itu, bermakna pengundi atas pagar juga telah kembali memberi kepercayaan kepada Barisan Nasional. Ya. Maknanya bukan saja logo BN itu masih relevan, tetapi sebenarnya perjuangan BN sebagaimana yang Datuk Cuk kata tadi. Ya. BN ni dia proven, dia sebuah parti yang telah terbukti dia mampu menjaga rakyat bukan saja orang Melayu dengan baik. 60 tahun macam Datuk Cuk kata tadi, BN perintah. Cuma tumbangnya atas beberapa sebab yang sebagaimana telah diuraikan oleh Datuk Yusof tadi. Dengan fitnahnya, dengan janji bulan bintang manifesto yang tak tertunai kan, indah hanya pada permukaan. Itu antara faktor-faktor lain. Tetapi keadaan politik hari ini telah membuktikan bahawa apabila BN tumbang, macam mana Datuk Cuk kata tadi, adakah negara menjadi lebih baik? Malahan kucar-kacir. Yang kelang kabut jadi law ni tak pernah berlaku di zaman BN dulu. Cuma setelah BN jatuh, hilang kuasa, diganti dengan PH yang hanya bertahan 22 bulan lebih itu. Kenapa? Kerana rakyat dapat membuat perbezaan. Dia buat comparison. Dulu BN perintah dan PH perintah. Ternyata boleh juga dikatakan langit dan bumi dari segi kebajikan kepada rakyat. Jadi bagi saya bukan saja logo BN itu masih relevan, tapi sebenarnya perjuangan BN itu sangat-sangat relevan. Walaupun dalam keadaan yang terkini sekarang. Hari ini baru orang tahu yang dasar-dasar BN dibuat dahulu itu adalah dasar-dasar yang telah pun tepat dan betul. Cuma hari ini memudahkan rakyat kerana rakyat telah melihat BN perintah, PH perintah, dan sekarang PN perintah. Jadi saya kira kalau ditanya tentang relevan, bukan saja logo, tetapi BN itu masih relevan. Kira cara pemerintahan tu kalau nak dibandingkan dengan tiga bagi kita orang UMNO ni dah tentu BN lah. Dan dapat diterima oleh semua segenap masyarakat. Sebab apa? Seperti mana saya selalu dan juga kita pun duk bersembang. Sewaktu zaman pemerintahan BN ni daripada baru lahir sampai ke tu saya tak mau sebut lah sampai ke sampai meninggal lah. Kira kerajaan UMNO dan juga Barisan Nasional membantu rakyat pada ketika itu. Itu penjelasan daripada saudara Noran lah. Baik, Datuk, dalam mesyuarat perwakilan Alor Setar saya dipahamkan kemarin, satu usul untuk meletakkan calon daripada UMNO di Parlimen Alor Setar telah disokong sebulat suara oleh semua perwakilan. Manakala dalam Kongres MCA Alor Setar baru-baru ni telah membuat resolusi untuk mempertahankan kerusi tersebut pada calon MCA. Boleh Datuk ulas sikit berkaitan dengan tajuk ni teruk. Di pandai sikit. Tajuk ni Saudara Haji tanya tajuk ni kira jatuh teruk balik. Tapi pasal soalan perlu jawapan. Jadi kita bagi jawapan lah. Dia macam ni, kita ni dalam BN ni dia kita pakat lama dah. Kita pakat lama dah. Daripada kalau tak salah saya daripada kapal layak dulu. Kita selepas tu PRU 1951 kalau tak salah saya. Yang pakatan di antara UMNO, MCA dan MIC. Jadi pada masa tu UMNO mengorbankan seat-seat yang ada dalam UMNO ni. Kita bagi pada MCA sebab MCA ni tak ada seat sebenarnya. Kalau diambil dikira di segi majoriti, MCA dan MIC ni tidak ada kerusi yang mereka layak untuk bertanding. Kalau kursi parlimen lah. Even kita kata di kawasan bandak-bandak pun sekarang ni ada. Sebab MCA ni dia parti berasaskan kaum. Dia macam UMNO juga. Dia maksudnya parti untuk orang Cina. UMNO ni parti untuk orang Melayu. MIC dia parti untuk orang India. Dia tak sama macam PKR. PKR ni dia parti untuk semua orang. DAP juga parti untuk semua kaum. Jadi maknanya bila kita dah buat parti berasaskan kaum. Maknanya bila dalam keadaan apabila BN telah tewas. Kalau kita melihat jumlah undi yang diperolehi oleh calon MCA, saya ambil parlimen dulu. Di Parlimen Alor Setar,
Ya. MCA cuma mendapat 14,000 undi. PAS satu bertanding 3 penjuru, PAS memperolehi 17,000 lebih undi. PKR memperolehi 33,000. So calon PKR calon daripada bangsa Cina, daripada BN daripada bangsa Cina, PAS berbangsa Melayu. Kalau kita melihat 3 calon ini, kenapa calon daripada berbangsa Cina yang mewakili PKR pada masa itu memperolehi 33,000 undi? Ya. Sebab pengundi Cina ada 23,000. So sebahagian daripada orang Melayu membantu membagi undi dan memenangkan calon PKR. Ya. MCA dia cuma dapat 14,000. Ya. 14,000, ahli UMNO di Alostak ni ada 18,000. Ya. Saya beranggapan 14,000 undi yang MCA dapat itu 95% adalah datangnya daripada undi orang Melayu, daripada undi UMNO. Ya. Jadi, persoalan dia sekarang, kalau MCA bertanding di Parlimen Alostak lagi, adakah MCA boleh bawa kerusi ini pergi ke Dewan Rakyat? Ya. Itu persoalan dia. Sebab apa? Pengundi Melayu yang ada di Parlimen Alostak ini adalah 51,000 pengundi Melayu. Kalau kita mengambil patah ke belakang sikit, PRU yang ke-13. PRU ke-13, kerusi Parlimen ini ditandingi oleh menteri. Ya. Tan Sri Chow Chee Huang pada masa itu menteri Perumahan. KPKT, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Dan beliau kalah. Masa tu menteri menjawat jawatan menteri pada PRU yang ke-13 kalah. Tan Sri Chow sebab dia tidak mendapat undi daripada orang Cina. So maknanya daripada PRU yang ke-13, PRU ke-14, MCA dah kalah. Ya. Walaupun Tan Sri Chow adalah rakyat tempatan yang berada di Alostak, rumah dia pun ada di Alostak dan dia pun tinggal di Alostak. Tapi calon pada PRU yang ke-14, calon MCA duduk di Kuala Lumpur, rumah di Kuala Lumpur. Kan? So dia main di Alostak, so dia juga tidak dikenali di kalangan sesama pengundi Cina, apatah lagi pengundi Melayu. Ya. Okey, kalau kata MCA nak untuk kerusi Alostak ni diteruskan sebagai tradisi. Ya. Jadi saya nak tanya MCA, selama 2 tahun setengah ni, apa MCA buat untuk menambat hati pengundi, terutamanya pengundi-pengundi Melayu dan pengundi-pengundi Cina? Ya. Dalam 2-3 tahun ni, kita memang menghadapi satu masalah yang besar apabila negara diserang penyakit COVID-19. Ya. Kita tengok apabila Alostak, Kota Alostak lah, telah kena PKPD. Pada masa tu saya tidak melihat wakil-wakil daripada parti MCA untuk bersama dengan rakyat. Ya. Jadi apa yang buat selaku ketua bahagian UMNO, walaupun kita bukan kerajaan, saya mengambil inisiatif membantu frontliner. So kita dah bagi 16,000 pack makanan. Kita bagi kepada frontliner. Banyak. Lepas itu apabila kena PKPD, rakyat tak boleh keluar. Tak boleh bekerja. So kita menyediakan pack-pack makanan. So maknanya lebih 7,900 pack yang kita bagi kepada 7,900 keluarga. Ini maknanya kita ambil tanggungjawab sosial lah. So maknanya kita bagi sebab pada masa itu mereka ini tidak boleh melaksanakan kerja. Dan kebanyakannya orang Melayu di bandar ini mengalami orang panggil miskin bandar. Miskin bandar ni teruk aja. Teruk. Dia kalau miskin kampung ni, dia duduk satu kampung tu, keliling rumah dia tu, sepupu dia, pak menakan dia, adik-beradik dia, 2 pupu, 3 pupu. So maknanya kalau dia habis beras, dia boleh pergi rumah pak menakan. Pelung, pinjam kan? tak, no? Pinjam sat. Mai beras 1 kilo kan. Tak ada nak pergi beli. Boleh pak menakan dia, sepupu dia. Tapi miskin bandar ni, sebelah rumah dia tu, jiran dia tu, mungkin tak bertegur siapa. Mungkin jiran tu pun semacam dengan dia juga. Nak pergi minta tu tak boleh. Sebab tu kita melihat 12 kali PRU.
ahli parlimen daripada Alostak ni diwakili oleh MCA. Ya. Kita tengok orang Melayu yang berada di bandar Alostak ni agak ditinggalkan. Ya. Jadi sebab tu semasa bermesyuarat semalam 2 hari bulan, perwakilan UMNO bahagian Alostak sebulat suara memohon kepada kepimpinan tertinggi UMNO dan juga kepimpinan tertinggi Barisan Nasional supaya kerusi Parlimen Alostak ini dikaji semula sama ada untuk diteruskan bagi kepada MCA atau bagi pada UMNO. Tapi sebenarnya dia minta bagi ke UMNO. Kerusi itu dia minta bagi ke UMNO. Kan? Kaji itu kaji juga. Sebab bagi saya, analisa yang telah saya buat bersama dengan saya mempunyai 1,500 jentera yang bekerja di seluruh pelosok Parlimen Alostak. Report yang saya dapat daripada 1,500 jentera yang ada ini menyatakan kalau bukan UMNO, maknanya kerusi ini sukar untuk diwakili oleh Barisan Nasional. Jadi saya menerima pandangan yang diberikan sebab setiap 1,500 orang ini mereka bersama dengan 30 pengundi. Seorang jaga 30. 30 pengundi itu maknanya dalam tidak lebih daripada 10 rumah. Ya. Yang menjaga mereka juga adalah keluarga mereka. Jadi bebanan, kemiskinan, kesusahan nak berjumpa dengan wakil rakyat sebelum ni, inilah menjadi idaman daripada pengundi di Alostak. Mereka nak satu orang yang boleh membantu dan meningkatkan ekonomi surrounding Alostak ni. Sebab Alostak ni tak besar. Dia ada pengundi pun 80,000 je, 81,000. Dalam bandar ni, dia ada dalam 30,000 je. 50,000 tu semuanya berada di pinggir bandar. Kebanyakan dia punya kemudahan asas pun tak lengkap. Jalan minitar pun tak berapa elok. Kadang nak balik rumah pun kereta kena tinggal di tepi batas. Kan kebanyakannya menggunakan jalan ban mada. Dan inilah yang perlu kita buat. Dan saya berpendapatlah kalau peluang diberikan pada UMNO, harapan untuk mewakili Barisan Nasional, nak mewakili Parlimen Alostak ini adalah tinggi. Kalau diteruskan dengan tradisi, saya tidak yakin MCA boleh menang. Dah tekat tu dulu. Dan yang paling penting daripada segi pembahagian seat ataupun kerusi ini, kita perlu perlu perhalusi dan juga berbincang sewajarnya. Sebab kalau kita lihat seperti mana yang Bahagia Datuk katakan tadi, PRU kali ini kita perlu menang. Kalau takat kita ni mungkinlah kalau kita tak perlu ikut tradisi sebelum-sebelum ini, jadi kita perlu kaji semula. Dan mungkin UMNO bahagian Alostak mengajak semua ahli dan juga pucuk kepimpinan parti berfikir daripada segi kewajaran tuntutan yang telah pun dituntut oleh UMNO Alostak ini. Jadi orang Alok Mengkudu, orang Jalan Pegawai, orang Sukan Melanti dan juga Taman Duda mungkin dah dengar penjelasan daripada Ketua UMNO bahagian kita sebab apa tuntutan ini dikemukakan oleh semua perwakilan daripada UMNO bahagian itu sendiri. Baik, Saudara Noran, berkaitan dengan tajuk kita ni. Adakah masih relevan kerusi tradisi parti seperti mana yang dinyatakan oleh Datuk Yusof tadi dalam sesuatu kawasan dikekalkan dalam situasi politik sekarang ni? Saya baru balik dari Johor. Kemarin saya pergi Johor. Saya dijemput untuk berceramah di sana sempena mesyuarat UMNO bahagian Keluang. Dan di situ saya tengok perkembangan di situ agak sesuai dengan topik kita sembang hari ni lah. Soal kerusi tradisi apa semua ni. Yang pertamanya saya tengok balik, bila saya cek balik tradisi, dulu kita sebut tradisi ni sebab saya ambil contoh Johor lah. Apabila persepedana semula dilakukan oleh Yang Berhormat Datuk Abdul Ghani Osman, Menteri Besar Johor dulu. Sebab tradisi ni kita namakan tradisi sebab dulunya di mana kawasan majoriti Cina atau India, tradisinya itu merupakan fixed deposit bagi BN. Dulu. Sebab itu disebut dia jadi tradisi itu.
tradisinya dulu sebelum PIU ke-12 tu, di mana juga kawasan majoriti pengundi Cina atau pengundi India, kawasan itu merupakan fixed deposit kepada BN. Tetapi apabila landscape politik negara berubah, sejurus PIU 12, dia jadi lain dah. Kawasan majoriti pengundi Cina sudah menjadi satu ancaman kemenangan kepada Barisan Nasional. Itu realiti yang berlaku. Dan selepas itu, tetapi kita masih memberi peluang. Saya tengok daripada Barisan Pucuk Pimpinan Barisan Nasional, masih memberi peluang pada PIU ke-13. Bagi chance sekali lagi untuk MCA misalnya, sebagaimana yang Datuk Jub. Saya cukup setuju dengan Datuk Yusof tadi. Kalau dulu, ya betul. Kawasan majoriti Cina ini memberi undi kepada MCA, itu betul. Tetapi setelah PIU yang ke-12, disambung PIU 13, kali kedua diberi peluang. Juga sama. MCA gagal untuk mendapatkan undi Cina, malahan undi Cina hampir 90% ketika PIU yang ke-13 diberikan kepada DAP ketika itu. Dan kita masih beri peluang pada PIU ke-14. Pun begitu, MCA masih diberi peluang untuk membuktikan bahawa mereka mampu kembali menawan hati orang-orang Cina. Untuk memberi undi kepada MCA, seterusnya memberi kemenangan kepada Barisan Nasional. 3 kali berturut-turut masih diberi peluang. Tetapi malangnya, dalam PIU ke-14, bukan sekadar berjaya menarik, malahan kemerosotan undi itu semakin terselah. Contoh parlimen kami lah di Pokok Senar. Di Dun Derga tu, 97% pengundi Cina tidak memberi undi kepada Barisan Nasional. So setelah 3 kali dah ni, jadi kalau selalu saya duk baca, Nabi sebut al-muslimu la yadkhulu jahra dhabbin marratain. Kita jangan kena mohong 2 kali. Jadi kalau 2 kali pun jangan kena mohong. Jangan kena mohong kali kedua. Maknanya sekali kena mohong tu cukup dah. Apatah lagi kita memberi peluang sehingga 3 kali. Kalau talak pun orang dalam rumah tangga ni, dia cerai ni takat talak 3 aja. Lebih pada tu tak ada dah, Datuk Cuk. Lepas tu, lebih pada tu, dia kena panggil Cina buta. Cina buta ni maknanya, hang kena bagi orang lain pula. Hang tak boleh dah. Hang ganti, Zat. Pergi ganti kawan tu, Zat, baru selesai balik. Jadi dalam senario hari ni, saya rasa agak relevan. Kita bagi peluang mungkin kepada UMNO sekejap. Sebab dia bukan kita tak bagi peluang. Dan fakta menunjukkan bahawa memang dalam saluran-saluran ketika diterjemahkan undi oleh pengundi, MCA gagal untuk mendapat. Bukan kita nak downgrade MCA. Tetapi realiti politik. Dan yang pentingnya adalah kemenangan kepada BN. Kita tengok DAP. DAP, kalau satu strategi itu boleh memenangkan DAP, dia pakai strategi itu. Walaupun mungkin tradisinya orang Cina bertanding, dia tak bagi Cina bertanding. Demi kemenangan DAP, dia bagi Rara bertanding. Dia bagi Diana bertanding. Itu barulah realiti politik, cara untuk mencapai kemenangan. Sebab itu kita kena ikut arus tu. Kalau kita tak ikut, walaupun kita kata dah tak ada sokongan dah tradisi, kena bagi jugalah. Maknanya kita tidak mementingkan kemenangan parti. Yang pentingnya BN menang. Dan coalition kita tu masih terpelihara. So saya kira perkara-perkara ini sangat-sangat penting. Cumanya antara semangat dengan realiti tadi. Sebab tu yang tadi saya sebut tadi ni. Bila penganalisa politik sebut bukan mudah juga untuk single party menang besar. Sebab bila saya pergi di Johor, saya tengok ini antara semangat dengan realiti ni kena hati-hati. Begitu juga dengan orang kita sekalipun. Semangat, kita semangat. Tapi realitinya, kalau di Johor tu, saya tengok contoh lah kan. Parlimen Bakri, 53% pengundi Cina. Iskandar Puteri, kawasan Lim Kit Siang, 50% pengundi Cina. Segamat nampak macam kawasan Melayu, 42% pengundi Cina. Jadi ini realiti yang kita kena hati-hati. Walaupun kita semangat macam mana pun, demografi pengundi ini perlu diambil kira. Sebab politik ni the game of the numbers. Macam dalam konteks Parlimen Alostak, saya setuju. 60% lebih adalah 65% pengundi Melayu. Jadi sebenarnya bukan satu perkara luar biasa untuk diberi peluang kepada UMNO untuk bertanding. Kerana sekarang ni apatah lagi dalam kita senario muafakat nasional. Kita berjaya capai kata putus bersama PAS dalam siri CID sebelum ni. Ada juga orang kata di Tanjung Piai, MCA dah menang, Jack Seng. Kita kena ingat, sejarah politik dalam negara kita, PRK itu kadang-kadang tidak boleh
dijadikan sebagai indikator dalam PRU. Ya. Sebab kita pernah menang besar PRK di Sungai Besar ketika itu. Budiman menang 9,191, 9191. Apa namanya, di Kuala Kangsar serentak masa tu. Menang di Kuala Kangsar 6969. Ya. Tetapi bila datang PRU, pengundi Cina dia tidak menunjuk wajah sebenar dalam PRK. Kita kena ingat tu. Itu fakta. Dalam PRU baru dia tunjuk betul-betul ke mana. Dan di Tanjung Pias saya tengok undi protes masyarakat Cina kerana marah kepada Tun ketika itu. Bukan kerana mereka kembali kepada Barisan Nasional. Jadi kita kena bezakan. Jangan terperangkap dengan keadaan PRK. Kita dah terperangkap PRK, tu kita jangan ulang lagi benda-benda macam tu. So saya kira wajar untuk dikaji semula perkataan tradisi ini dalam konteks nak hadapi pilihan raya. Dia bukan macam tradisi kita pakai tengkolok, tradisi kita pakai songkok, bukan. Tradisi dalam PRU ini pilihan raya sangat-sangat berbeza. Jadi kita ukuran itu kena hati-hati tentang tu. Jadi saya bersetuju bahawa kalau konteks Al-Ustaz pun saya 100% bersetuju bahawa agak munasabah untuk diberi peluang kepada UMNO bertanding dalam Parlimen Al-Ustaz. Ya, itu daripada segi strategi lah untuk kita memenang kan. Kalau kita nak bertanding tak menang pun tak ada juga. Jadi bagilah sekali. Jadi macam apa, maklum kita kata tadi, Cina buta. Bagilah sekali. 3 kali dah. Kita try lah tengok. Cina buta ni nak pergi rolling pula lah. Tak boleh dah. Kita try tengok macam mana nak jadi. Lepas tu kita mereka balik lah macam mana pun. Jadi baik Datuk. Boleh tak? Sebab kita pun tuan-tuan dan perempuan yang sedang menyaksikan kita ni, bersama saya ni mungkinlah yang baru menyaksikan adalah yang sebelah kanan ini adalah yang bahagian Datuk Muhammad Yusuf bin Ismail, Ketua UMNO bahagian Al-Ustaz. Kita duk bincang berkaitan dengan topik untuk kerusi tradisi dan sebagainya. Dan sebelah kiri saya ni lah yang berusaha saudara Noran Zamini Jamaluddin, Ketua UMNO bahagian Kotsna, dan juga saya sahabat kepada menteri yang kita bawakan khas daripada Putrajaya sana tu. Dan baik Datuk, berkaitan dengan kita nak pandangan Datuk, bolehkah BN bertanding secara sendiri atau perlu satu koalisi parti lain seperti PN dalam PRU 15 nanti? Okay, saya dah bukan saya tertarik bab Cina buta tu. Tak, Cina buta ni syok cerita ni kan. Dia cerita yang syok kan. Dia tak apalah, masa dia bagi menikah tu dia buta. Dia menikah tu dia tak buta. Dia tak mau cerai dah, dia tak mau tinggal dah. How kawan tu. Kan jadi hak dia terus. Jadi nak berbalik kepada soalan saudara Hayazi. Ya. Adakah BN ni boleh bertanding seorang lah? Ya. Pasal tak boleh. Boleh. Sebab kalau kita tengok kan, dalam keadaan senario PRU ke-14 tahun 2018, BN pada masa tu duduk di tahap yang paling rendah. Ya. Serangan demi serangan ni kira hebat lah. Kalau kata kalau peperangan berhadapan ni, kira BN ni dia kena macam dengan atom lah. Ya. Macam dengan Nagasaki dengan Hiroshima kena atom. Sebab apa? Gabungan tadi seperti mana saya kata, Tun Dr. Mahathir, Lim Kit Siang, Anwar Ibrahim, hak ni hak kuat-kuat semua. Menyerang BN pada masa tu tumbang. Ya. Tapi BN ada 79 kursi. Sebenarnya yang boleh form government pada esok pagi 10 hari bulan tu adalah Barisan Nasional. Sebab parti-parti lain tu dia pun bukan menang banyak pun. Kita ada 79 kursi, kita boleh buat satu gabungan. Tapi tak apalah, takdir tak mengizinkan. Kalau kata MN tak jadi. Ya. Nak pergi jadi PN pun tak jadi sebab kita tengok rata-rata UMNO bahagian menolak kerjasama dengan PBBM. Saya melihat. Dia kalau sebab UMNO ni mempunyai kekuatan tersendiri. Struktur yang ada pada UMNO ni tidak ada pada parti-parti lain di dalam negara ini. UMNO ada 22,000 lebih cawangan di seluruh negara. Dia ada 191 bahagian, ketua UMNO bahagian di Sabah dan di Semenanjung. Yang tak ada tu cuma di Sarawak aja. Di Sarawak tu ada 31 parlimen, UMNO tak ada di Sarawak. Ya. Tak apalah, Sarawak tu dia dominan di Sarawak. Ya.
Jadi saya nak jawab soalan saudara Hayazi. Kalau BN bertanding sendiri, tanpa ada coalition dengan PAS dan juga Bersatu, daripada analisa yang saya buat secara bukan buat bersungguh-sungguh, sekilas pandang, BN boleh bertahan, UMNO boleh bertahan 55 kursi yang dia menang pada PRU yang ke-14. Sebenarnya, BN ni bukan kalah teruk pada PRU ke-14 itu. Cuma kita kalah taktikal. Kita kalah taktikal ni, kita kalah di Felda. Kalau kita tengok pada PRU yang ke-13, UMNO ada 88 kursi. PRU ke-13 UMNO ada 88 kursi. PRU ke-14 UMNO ada 55 kursi. Kita kalah di Felda 26 kursi. Jadi maknanya UMNO Barisan Nasional pada masa itu kalah di Felda. Sebab apa? Sebab momokan yang dibuat oleh PH terhadap orang Felda ni hebat. Orang Felda rata-rata, saya tahu keluarga saya banyak duduk dalam Felda. Rata-rata orang Felda ni hutang 40,000 ke 60,000 ringgit. Seorang. Jadi kalau habak kat saudara Yazi, hang sebagai peneroka, aku menang ni, hang tak bayar hutang lah. Sebab tu orang Felda semua menyokong PH. Tapi orang Felda memang dah tertipu. Dia tahu mereka tertipu. Dan saya kata sebab tu seperti mana saudara Noran sebut tadi, kemenangan di Chini itu adalah kawasan kursi Felda. Sebab orang Chini dah tahu. Kata mereka kena tipu, kan? Jadi, macam saudara kata tu betul lah. Takat sekali tipu tu tak apa, janganlah bagi kita kena tipu 2 kali. Kalau tipu 2 kali ni, kalau kita kena tipu 2 kali ni, orang panggil bodoh berganda. Kan? Bodoh berganda ni teruk. Sekali tak apa. Sebab apa? Sebab momokan yang dibagi. Mana ada dalam dunia ni? Mana ada dalam dunia hutang tak payah bayar? Tak ada. Hutang tu, sebab kita akad hutang, kita kena bayar. Jadi maknanya, Barisan Nasional sebenarnya kalah taktikal. Kalah taktikal. Dan saya yakin, kalaulah coalition yang dia nak buat dengan Bersatu, dengan PAS, tidak boleh mendapat kata sepakat. Tak apa, kita tanding lah. Kita bertanding. Lepas itu kita pakat balik. Sebab apa? Saya yakin. Sebab orang Melayu di Malaysia ni, khiblatnya sama. Solatnya ke arah sama. Makannya semua baca bismillah. Saya yakin pemimpin-pemimpin Melayu selepas daripada PRU ke-15, walaupun tidak boleh mencapai kata sepakat di dalam nak berbincang dalam agihan kursi, selepas pilihan raya, saya rasa pakatan ini boleh dibina semula. Bab siapa nak jadi Perdana Menteri, parti masing-masing umumlah. Kalau parti A menang besar, dia umum, dia jadi Perdana Menteri. Kalau mai UMNO kata nak umum Hayazi jadi Perdana Menteri pun boleh. Kalau parti Hayazi ada. Kan? Kata parti Hayazi ABC, kan? Jadi Hayazi bertanding di semua 191 kursi, kan? Kalau menang, kalau parti saya menang, saya lah calon Perdana Menteri. Lepas itu keputusan keluar, kita tahulah siapa yang menang. Sebab saya yakin PAS ke, PBBM ke, UMNO ke, 3 parti besar ini akan bersatu jika Islam dan Melayu digugat. Dan saya rasa tak timbullah masalah. Dia nak bergaduh ni, biasalah bergaduh. Bab bergaduh ni bukan dekat hari ni, pada zaman dulu kalah lagi. Kalau nak kira, Cina bergaduh lagi teruk. Mereka sama-sama wilayah pun bergaduh, perang sampai tak sangka, kan? Ribu tahun. Di negara Cina tu, kalau kita baca sejarah negara Cina, dia suku pun berkelahi dah. Dan negara mereka maju pun. Tak apatah lagi kita bergaduh, umpama bergaduh keluarga. Kan? Sebab kita satu bangsa, satu agama.
Tak bergaduh tu biasa, dua beradik pun bergaduh. Tapi bila keadaan perlu, saya yakin kepada pemimpin-pemimpin. Sebab apa benda ni telah ditunjukkan selepas daripada kerajaan PH memerintah apabila DAP mengganggu gugat kestabilan agama Islam, kestabilan orang Melayu, mereka memomokkan, merendah-rendahkan Islam dan Melayu, maka pemimpin Melayu keluar daripada kotak dan bersatu. Membina kekuatan Melayu, dan sekarang ni kerajaan Melayu walaupun kerajaan melebihi daripada hanya tiga kerusi parlimen, tapi kerajaan Melayu akan kuat selepas PRU 15. Sebab tu kita yakin, maknanya saya di hujung ni, maknanya tradisi, saya nak sebut balik yang saudara Noran sebut tadi, tradisi ni betul, saya bersetuju. Yang ni kira idea baru lah. So tradisi ni, dia bukan macam pakaian. Dia bukan tradisi ni macam dengan rutin kita. Sebab kita kena tengok pada masa dan keadaan. Kalau pada masa tu perlu kita pakai baju Melayu, kita pakai baju Melayu lah. Kalau pada masa tu kita kena pakai baju tongsam, kita pakai tongsam. Kan kita nak pergi raya Cina, nak pakai baju Melayu, tak kena. Kan Cina nak mai rumah Melayu, nak raya Melayu ni nak pakai tongsam. Habis tak nak pun dia pakai baju biasa. Ataupun macam rakan-rakan saya, rakan-rakan Cina saya, mereka pakai baju Melayu, mai rumah saya. Pagi raya mereka main buat, kata aku ingatkan siapa dia. Tengok asing main rumah kita. So dia menghormati budaya kita. Pada masa itu, saya setuju. Tradisi ini pada masa itu, kalau kita kira, Cina kata cepong kan. Cepong kot ni, cepong kot ni. Tak boleh menang. MCA tak boleh menang. Betul nak gagah pergi buat apa? Duit yang MCA nak belanja pilihan raya tu, mai tolong UMNO ni. Kan? Hak yang pengundi MCA ada 2-3 ribu tu, mai tolong UMNO. So kita bagi UMNO menang. Lepas tu kita tengoklah. Bila dah menang ni, macam-macam boleh buat. Kan? Bagi senator ke, GLC ke, MCA kan pandai menega. Dan ambil lah benda pergi menega ke apa-apa. Yang pentingnya menang-menang. Win-win. Itu yang pentingnya sebab kita dalam Pakatan lama dah. Perkahwinan di antara MCA dan juga UMNO ni lama dah. Di dalam BN. Daripada perikatan sampai ke BN, lama dah perkahwinan ni. So kita sama-sama jaga. Walaupun kerusi tradisi itu dibagi pada UMNO, MCA janganlah duk merajuk. Mai bantu. Mai tolong. Tu ikut belakang. Sebab UMNO duk tolong MCA lama dah. Yang itulah. Bagi peluang. Yang paling penting tu bagi peluang. Bagi peluang kita pakat-pakat buat kerja. Tengok kalau kita menang, semua akan mendapat limpahan daripada segi rahmatnya. Tak kira hang UMNO ke, MCA ke, MIC ke, yang paling penting gagasan BN tu kita pakat duduk bagi elok. Yang benda sikit-sikit tu kita tak tepisah. Yang paling penting kita nak menuju ke PRU 15 ni supaya kita menang dengan bergaya. Yang tu yang paling penting. Baik, saudara Noran. Saya nak saudara Noran ni dia pasal pandai memujuk dan sebagainya. Mungkin kita di studio ni mengharapkan juga seruan saudara Noran ni kepada ahli akad umbi, perlu berperanan yang macam mana untuk memastikan BN menang dengan jumlah yang besar dalam PRU 15 nanti. Kepada ahli akar umbi, ahli UMNO khususnya lah. Yang paling penting sekali kalau kita nak menang besar ni, kita tuju kepada ahli dulu. No? Sebab dalam sejarah-sejarah yang lepas, pokok senang misalnya dulu parlimen saya lah, ada 22,000 lebih ahli, hampir 23,000 sebelum kita buat pemutihan. Kita ada 20,000 lebih, tetapi hampir 7,000 ahli UMNO tak keluar mengundi pun. Ini satu masalah juga. Kita ada jumlah ahli, kita ahli sendiri pun tak keluar mengundi. Sebab itulah wanita buat SJR dulu ni kan. Buatlah putih hitam kelabu. Hak putih tak keluar mengundi. Jadi yang pertama sekali, ahli dalam parlimen itu pastikan mula-mula sekali kita punya ahli keluar mengundi dulu. Hak atas pagak putih tu duduk nombor 2 lagi. Sekali buat keluar lipa pula. Tapi bagi ahli ni pertamanya yang tu. Sebab mengundi ni pilihan raya ni syarah lah lugu mana pun, buat forum seminggu 4 kali pun, kalau tiba-tiba ahli kita tak keluar mengundi, hak putih tak keluar mengundi, nak menang ikut menang. Jadi yang tu yang pertama sekali. Yang kedua, kita kena ambil pengajaran lah daripada dulu-dulu ni.
Dulu PIU 14 tu jangan kata orang luar atau atas pegang. Ahli UMNO sendiri terpengaruh dengan dakwah-dakwah tu. Ahli UMNO sendiri terpengaruh dengan fitnah 1MDB. Ada juga ahli UMNO yang percaya ada cincin Rosmah 24 juta tu ada. Jadi kita ambil pengajaran lah. Janganlah kata kita ahli UMNO ni pun kita terikut terpengaruh sekali. Dan yang ketiganya ialah berkaitan dengan kalaulah berkenaan strategi pilihan raya. Jadi yang ni kadang-kadang ada isu yang selalu disebut-sebut. Akar umbi nak tahu sangat. Macam mana dia pun nak tahu ni sampai ke tahap strategi kita yang penting pun nak tahu juga. Kalau pakat tahu semua, orang tak panggil strategi dah lah. Betul. Macam di Perak baru ni kan. Kita jadikan Perak itu sebagai satu perkara yang boleh kita jadikan contoh. Orang marah dekat presiden kita pada satu ketika. Apabila berlaku baru ni perubahan menteri besar baru ni kan. Tetapi kita tengok akhirnya orang marah lagi, orang tak tahu. Sebab orang tak tahu sebab apa presiden kita minta maaf. Orang tak tahu. Orang tak tahu pasal apa disebut kemungkinan ada jajaran baru pula. Kalau sekiranya PAS tak menyokong tak apa, tapi kita mungkin ada jajaran baru. Akar umbi tak tahu sampai macam tu. Kerana itu merupakan salah satu strategi yang disusun oleh presiden kita mungkin, pimpinan-pimpinan atasan. Jadi bab strategi ni akar umbi perlu memberi kepercayaan kepada pimpinan pusat, presiden timbalan presiden, ahli majlis kerja tertinggi. Jadi yang tu kalau karakter ni ahli kita boleh mereka boleh berperanan sebegitu, saya kira barulah ni. Jangan sampai kita, bukan tak boleh, ada benda yang kita boleh explain. Tetapi ada benda yang berkaitan dengan strategi ni tak bolehlah kita cerita sampai berhabis. Jadi yang benda-benda macam ni ahli kita kena faham. Yang pertama tadi saya sebut, kalau kita ahli 22,000 tu kena keluar mengundi. Pastikan undi kita. Kalau hak ada putih kena keluar. Dan yang paling penting, bagilah kepercayaan. Sebab kalau kita bagi kepercayaan ni jadi mudah. Lastly saya nak sentuh sikit ni. Saya bagi contoh lah. Saya kerap menyebut contoh-contoh ni. Nabi Muhammad ni antara yang memudahkan baginda menyebarkan Islam bertangkup seluruh dunia ni. Kerana baginda mempunyai pengikut yang taat dan dengar cakap. Nabi naik ke langit dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj tu. Naik sampai Sidratul Muntaha, sampai Mustawa, sampai Arash kan. Naik malam, subuh esok balik. Kalaulah manusia biasa macam kita cerita, kalau saya cerita ke Ayazi kan, saya naik langit malam, tingkat 1 sampai 7. Ni baru balik orang kata saya gila. Nabi pun macam tu. Nabi turun, dia nak cerita kat Saidina Abu Bakar ni. Peristiwa dia naik borak, malaikat Jibril bawa tu. Jibril rupa manusia. Naik sampai tingkat 7, langit 7 baru dia rupa. Rupa dia senang dibuka. 300 kiri, 300 kanan sayap dia. Warna putih besar. Nabi teriak tengok Jibril. Ma'azama khalquka ya Jibril. Agungnya ciptaan hang. Nabi teriak tengok Jibril. Nabi nak cerita benda tu kat Saidina Abu Bakar. Nabi pun gementar. Dia tahu Abu Bakar, hang percaya tak? Nabi tanya. Tapi pengikut Nabi ni yang memudahkan Rasulullah menyebarkan Islam, Abu Bakar kata, kau pemimpin di kalangan kami Rasulullah. Sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Itu kunci. Sebab tu dalam pilihan raya ahli-ahli UMNO pun kena bersikap macam tu. Kita ada hierarki kepimpinan. Kita dengar, kita taat, kita follow, kita ikut kepimpinan kita. Itu memudahkan kita menang pilihan raya dengan jumlah yang lebih besar. Baik, tu dia. Menarik cerita ni. Jadi kita pun masa mencemburui kita sedang ataupun tidak, kita ni sejam dah. Belajar dah. Sejam lebih dah. Tutup. Minta. Dan saudara Noran bagilah sedikit harapan terhadap BN dan juga UMNO untuk masa depan ni. Dan gulung siap-siap pembicaraan kita pada hari ini. Saya mudah aja dalam Malaysia ni, saya ada sikit-sikit pengalaman. Saya pun duduk bicara seluruh Malaysia juga. Saya pergi Johor sampai Kelantan, Terengganu semua. Bila saya pergi ni, saya duduk dengan pelbagai kelompok, saya duduk kawan dengan pemimpin pun ada. Dan saya direct dekat dengan orang kampung kat bawah ni. Daripada kampung tak kira lah Siam, kawasan Siam. Duduk pergi kawasan Siam pun dia cerita. Dia kata, Noran kami ni harap hamba, dia kata Halin ni bohong pet. Siam. Makna je dia kenal dah UMNO lagu mana, PKR lagu mana kan. Hari tu yang kes kelapa sawit semua tu kan, yang saya tiru Teresa Kwok. Memang Siam betul-betul dia marah. Masa tu Teresa Kwok suruh kalau sawit harga jatuh,
tebang sawit tu ganti dengan tanam buluh. Buluh pasaran bagus lah ni. Dia marah, dia kata lagu ni siapa pun jadi menteri, dia kata. Mereka pun baju semua siap dah kan. Jadi rakyat dah tengok bahawa parti yang betul-betul boleh menjamin masa depan rakyat dalam Malaysia ni yang lebih baik daripada parti-parti lain. Bukan kita kata kita sempurna. Mungkin ada sedikit-sedikit kelemahan UMNO dan juga BN. Tetapi ternyata parti yang betul-betul boleh membawa pembangunan dalam negara, menjaga semua kaum dalam negara ini is proven adalah UMNO dan BN. Jadi apabila itu berlaku, maknanya pemimpin UMNO dan BN ini kenalah buat macam mana pun, kita tidak boleh berpecah. Kita kena terus berpaut dalam satu coalition. Bukan kerana kita membawa perjuangan rakyat di bawah. Kita membawa satu obat untuk memastikan kemakmuran negara ini dapat kita bahagikan dengan baik, bukan saja kepada orang Melayu, tapi kepada orang Cina, India dan juga masyarakat-masyarakat lain dalam negara Malaysia. Jadi harapan saya supaya orang UMNO, pemimpin UMNO khususnya, pemimpin BN, MIC, MCA, kita duduklah elok-elok. Sebab setelah 60 tahun kita menjalani satu proses kehidupan yang baik, apa salahnya 60 tahun akan datang kita juga mengambil ramuan yang sama untuk digunakan pakai dalam negara kita Malaysia. Itu saja harapan. Baik, terima kasih kepada saudara Noran. Baik, berkaitan dengan yang bagi Datuk pula, apa harapan Datuk terhadap BN dan juga UMNO hari ini dan juga masa depan? Okay, di akhir ini saya berpandangan sebeginilah. Kepada pemimpin-pemimpin UMNO dan Barisan Nasional. Kita UMNO dan Barisan Nasional ni parti yang besar di dalam negara ni. Jadi kita buka pintu kepada PAS, kepada PBBM atau siapa saja. Sebelum ni pun kita ada 14 komponen yang bersama dengan BN. Bila BN kalah, tak apalah, mereka nak tinggalkan kita tu tinggal. Tapi kalau mereka nak mai balik, welcome, mai. So kita duduk dan kita kena jadi ketua. Dalam negara ini, parti lain tidak boleh menjadi ketua. BN mesti menjadi ketua yang didominasi oleh UMNO. UMNO lah yang akan, sebab UMNO ini sebuah parti dan pemimpin UMNO ini adalah pemimpin yang terbaik di dalam dunia ni. Semua orang yang bernaung di bawah UMNO ni boleh hidup dalam keadaan selesa, boleh hidup, boleh berniaga, boleh bekerja, boleh buat segala benda yang nak buat. Dan orang Melayu yang di bawah UMNO ini akan menyokong dan memberi sokongan kepada rakan-rakan Cina ke India ke. Bagi saya, di akhir ini, UMNO must lead. BN kena lead parti. So, PBBM nak mai ke, PAS nak mai ke, mai. Kalau mereka tidak mampu untuk bersama dengan BN, tak apa, kita lawan. Lepas itu, kita bersatu balik. Kita cantum balik. Maknanya kita upama kata, pepatah Melayu kata, biduk berlalu, gambang bertaut. Maknanya tak apalah kita nak lawan, kita tak boleh bersetuju, kita lawan. Tapi selepas ni kita mai balik. Kalau boleh berbincang di antara PAS, UMNO dan Bersatu, beda kursi. Kalau hak benda tak boleh bincang tu lawan. Lawan lah. Kalau nasib kita tak baik, menang kat PA. PA pun kena bagi menang juga. Kalau sampai tak menang langsung, dalam parlimen siapa nak jadi pembangkang? Tak apalah, bagi mereka menang sikit. Tapi saya yakin, sebab UMNO sendiri sudah ada kekuatan dia. PAS ada kekuatan dia. PBBM ada kekuatan dia. PBBM ni adik bongsu. Dia tak bolehlah nak jadi ketua. Abang ada. UMNO ni abang sulung. Kepala waris. Kepala waris. Kan? Hormatlah. Kan? Sebab apa? Pemimpin UMNO belum didapati bersalah lagi di mahkamah. Kan baru duduk tengah bercara. Tak apalah kalau bersalah lepas ni. Tak apalah, UMNO ada saca yang besar. UMNO bukan lekeh. Bukan parti seorang. Kita ada timbalan. Kita ada 3 naib yang hebat. Kita ada MT. Patah tumbuh hirang berganti. Tak patah pun tumbuh lagi. Kan? Jadi apa yang kita nak risau bak kepimpinan UMNO. Kalau kata Datuk Seri Zahid didapati bersalah, tak apa, dia pun mengaku. Tak apalah, dia pun tidak. Kan? Selagi dia tak bersalah dan dia masih menjadi Presiden UMNO, dia akan teruskan. Jangan pandang pemimpin kami dengan pandangan sebelah mata. Kan? Pemimpin kita mempunyai kekuatan. Dan benda ni dah terbukti 60 tahun. Tidak ada, bagi saya nak mengulangi lagi,
Tidak ada parti seperti BN dan UMNO ini di dalam dunia yang boleh menjaga semua kaum di dalam negara ini. Dan negara ini aman damai. Walaupun UMNO kalah, kita tak ada pun nak pergi buat demonstrasi ke, nak pergi kata nak lawan ke, tak ada. UMNO serah dengan cantik dan ikut. Itulah UMNO. Dulu, kini dan selamanya. Sekian, terima kasih. Terima kasih banyak-banyak kepada Yang Bahagia Datuk Muhammad Yusuf bin Ismail di atas kupasan dan juga penggulungan perbicaraan kita pada hari ini. Dan tidak lain dan tidak bukan kami berbicara pada hari ini bukan kita nak menanam benci di antara mana-mana pihak. Dan yang paling penting kita berbicara soal untuk kita terus memartabatkan perjuangan kita ni demi agama, bangsa, rakyat dan juga negara. Yang paling penting kita perlu juga menjaga institusi raja-raja sebab mereka inilah payung negara. Jadi tuan-tuan dan puan-puan penonton, makna apa semua, kita pun lawak sedang ataupun tidak dalam keadaan duk seronok berbicara ni sejam lebih. Kita bersantai berbicara dengan penuh ilmiah dan segala maklumat disalurkan oleh kedua-dua ahli panel kita untuk jadi tatapan, renungan dan juga untuk kita sama-sama berfikir ke mana hendak kita letakkan dan bagaimana berkaitan dengan kerusi tradisi ini. Terima kasih saya bagi pihak studio merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada dua-dua panel, kepada Yang Bahagia Datuk Muhammad Yusuf bin Ismail, Ketua UMNO Bahagian Al-Ustaz, kepada Yang Besar Saudara Noran Zamini Jamaluddin, Naib Ketua UMNO Bahagian Pokok Sena, dan terima kasih kepada semua yang terus memberi sokongan kepada Sembang Kopi O secara live daripada Biro Penerangan ini. Sebelum saya menamat perbicaraan kita pada hari ini, saya nak kongsilah sikit kata-kata pepatah. Belajar memang melelahkan, namun akan melelahkan lagi bila saat ini kamu masih tidak belajar. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.